Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Di mana pada video kali ini kita akan membicarakan tentang surah An-Nasr, yakni surah kemenangan. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 3 jumlah ayat keseluruhannya. Manakala surah ini adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Kita akan teruskan kepada bahagian Asbabun Nuzul bagi surah ini. Bagi Asbabun Nuzul, terdapat berbagai-bagai hadis mengenai turunnya surah ini. Di antaranya yang kami pilih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, iaitu kami telah diceritakan oleh Muhammad ibni Abu Adi dari Daud Asy-Sya'bi dari Masruq katanya, Aisyah telah bercerita bahawa Rasulullah SAW di akhir-akhir kegiatannya banyak berzikir dengan Subhanallah wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau telah bersabda, Tuhanku telah memberitahu kepadaku bahawa aku akan melihat satu alamat pada umatku, dan ia memerintah kepadaku apabila aku melihat alamat itu, supaya aku bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya, Allah itu maha penerima taubat. Dan aku telah pun melihat alamat itu, iaitu melalui surah An-Nas. Seterusnya, kita akan lihat pokok pembicaraan melalui tafsir fi Zilal Quran. Surah yang pendek ini membawa berita gembira kepada Rasulullah SAW, iaitu berita berkaitan dengan ketibaan pertolongan dari Allah dan kemenangan untuk menakluk negeri Mekah dan sambutan manusia yang berduyun-duyun memeluk agama Allah. Di samping memberi arahan kepada Rasulullah SAW supaya bertawajuh kepada Allah dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Yakni ketika berita-berita yang menggembirakan itu menjadi kenyataan. Di samping itu, surah ini juga sekaligus mendedahkan tabiat dan hakikat agama Islam dan sejauh mana cita-cita perjuangannya mahu membawa manusia kepada ketinggian, kemuliaan, keikhlasan dan pemusatan diri kepada Allah. Kebebasan dan kemerdekaan iaitu kemuncak matlamat yang tidak dapat dicapai manusia melainkan di bawah naungan Islam. Ayat pertama bagi surah ini adalah berbunyi Idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan maksudnya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Mekah. Ayat yang kedua, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. Dan ayat yang ketiga, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Disebabkan surah ini hanya mengandungi 3 ayat sahaja, kita akan membincangkan keseluruhan secara umum bagi surah ini. Terdapat beberapa tema yang berkaitan di dalam surah ini, antaranya berkaitan tentang kabilah-kabilah Arab menunggu-nunggu kemenangan Rasulullah SAW. Menurut Ibn Kathir dalam tafsirnya, yang dimaksudkan dengan kemenangan di dalam surah ini ialah kemenangan menakluk Makkah, dan inilah pendapat yang sebulat-bulatnya. Kabilah-kabilah Arab memang menunggu-nunggu kemenangan Rasulullah SAW, yakni untuk menakluk Makkah, untuk mereka memeluk agama Islam. Mereka berkata, jika ia, yakni Muhammad, dapat menundukkan kaumnya, maka itulah tandanya ia seorang Nabi. Oleh itu, apabila Allah memberi kemenangan kepadanya menakluk Mekah, mereka pun memeluk agama Allah sepuak demi sepuak. Dalam masa tidak sampai 2 tahun selepas itu, seluruh semenanjung Arab beriman kepada agama Allah. Tiada kabilah Arab melainkan semuanya mengisytiharkan keislaman mereka. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr ibn Salamah katanya, sebaik saja tertakluknya negeri Mekah, setiap kaum segera menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Kabilah-kabilah Arab sebelum itu memang menunggu-nunggu tertakluknya negeri Mekah untuk menyatakan keislaman mereka. Kata mereka,
Biarkanlah dia, yakni Muhammad, dengan kaumnya. Jika dia dapat menundukkan mereka, maka itulah tanda ia seorang Nabi. Riwayat ini adalah sesuai dengan keterangan surah ini yang memberi isyarat bahawa satu peristiwa akan berlaku selepas turunnya ayat ini dan mengarahkan Nabi SAW supaya bertasbih, bertahmid dan beristighfar apabila berlakunya berita yang menggembirakan itu dan timbul alamatnya. Tema yang kedua yang terdapat dalam surah ini ialah berkaitan dengan surah ini membayangkan ajal Rasulullah SAW. Di sana ada terdapat satu hadis dari Ibnu Abbas dan hadis ini tidaklah sukar untuk diselaraskan dengan hadis yang telah kami pilih. Ujar Al-Imam Al-Bukhari, kami telah diceritakan oleh oleh Musa ibni Ismail katanya, kami telah diceritakan oleh Abu Awanah dari Abu Bishr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas katanya, Umar telah memasukkan aku, yakni Ibnu Abbas, ke dalam kumpulan tokoh-tokoh tua perang Badar. Setengah mereka seolah-olah merasa tidak setuju dalam hati mereka lalu berkata, mengapa dimasukkan budak ini bersama kami dan kami juga ada anak-anak yang sebaya dengannya? Jawab Umar, dia dari budak-budak yang kamu telah kenal. Pada suatu hari, Umar menjemput mereka, lalu ia masukkan aku bersama mereka. Menurut hematku, ia menjemput aku bersama mereka untuk memperlihatkan kebolehanku kepada mereka. Lalu ia berkata, apa pendapat kamu tentang maksud firman Allah Azza wa Jal? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jawab setengah mereka, Allah menyuruh kita bertahmid dan beristighfar kepadanya apabila ia menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Setengah yang lain diam, tidak berkata apa-apa. Lalu Umar berkata kepadaku, adakah pendapat engkau begitu juga, wahai Ibn Abbas? Jawabku, tidak. Lalu ia terus bertanya, apa pendapat engkau? Jawabku, itulah ajar Rasulullah SAW yang diberitahu Allah kepadanya. Firman Allah, apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah alamat ajal engkau. Oleh itu, hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar memohon keampunannya. Sesungguhnya, dia maha penerima taubat. Kata Umar Ibn Al-Khattab, aku tidak mengetahui maksud ayat ini, melainkan apa yang dikatakan engkau. Riwayat Al-Bukhari. Mungkinkah kepada Rasulullah SAW apabila beliau melihat alamat dari Tuhannya, ia terus faham bahawa tugasnya di bumi telah pun selesai dan tidak lama lagi akan menemui Tuhannya. Inilah maksud Ibnu Abbas, itulah ajar Rasulullah SAW yang diberitahu Allah kepadanya. Walau bagaimanapun, di sana terdapat suatu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, juga katanya, sebaik saya turun, idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah SAW terus memanggil Fatimah dan berkata, sesungguhnya ayahanda telah diberitahu tentang kematian ayahanda. Lalu Fatimah menangis, kemudian dia ketawa sambil berkata, ia menceritakan kepadaku bahawa ia telah diberitahu tentang kematiannya, kerana itulah aku menangis. Kemudian ia berkata pula, sabarlah ananda, kerana engkau anggota keluarga ayahanda yang pertama yang akan mengikuti ayahanda, kerana itulah aku tertawa. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang menentukan masa turunnya surah ini, iaitu ia diturunkan selepas tercapainya kemenangan menakluk Makkah dan sambutan orang ramai memeluk agama Islam secara besar-besaran. Kerana itu apabila surah ini diturunkan sesuai dengan alamatnya, maka Rasulullah SAW pun faham bahawa ajalnya telah hampir. Tetapi hadis yang pertama lebih kukuh dan lebih selaras dengan nas zahir Al-Quran, terutama hadis yang menceritakan tentang Siti Fatimah yang menangis dan ketawa itu telah diceritakan dalam satu hadis yang lain, dengan satu gambaran yang lain yang sesuai dengan pendapat yang kami tarjihkan ini. Hadis ini ialah dari Ummu Salamah. Katanya Rasulullah SAW telah memanggil Fatimah pada tahun kemenangan menakluk Makkah dan bercakap-cakap dengannya. Lalu Fatimah menangis. Kemudian ia bercakap-cakap dengannya lagi. Lalu Fatimah ketawa. Kata Ummu Salamah, apabila Rasulullah wafat, aku bertanya Fatimah tentang rahsia tangisan dan ketawanya tempoh hari. Lalu ia bercerita, Rasulullah SAW telah memberitahu kepadaku ia tidak lama lagi akan wafat. Itulah sebabnya aku menangis. Kemudian ia memberitahu kepadaku pula bahawa aku akan menjadi penghulu kepada wanita-wanita ahli syurga, kecuali Maryam binti Imran, kerana itulah aku ketawa. Hadis ini selaras dengan nas zahir Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya yang menerangkan di sana ada satu alamat di antara Rasulullah SAW dengan Tuhannya, iaitu apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan menakluk Makkah. Oleh itu, apabila kemenangan menakluk Makkah berlaku, maka Rasulullah SAW faham
bahawa masa pertemuannya dengan Tuhannya telah hampir. Dan kerana itulah ia memanggil Siti Fatimah sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ummu Salamah. Tema yang kedua kita dapat lihat dalam surah ini ialah tentang pengertian dan bimbingan surah ini. Dari seluruh huraian ini, marilah kita tumpukan kepada pengertian yang tetap dan bimbingan yang berterusan yang dibawa oleh surah ini. Diisyaratkan oleh surah yang pendek ini dengan ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bahagian awal surah ini menyarankan satu kefahaman khusus tentang hakikat peristiwa yang berlaku di alam ini dan tentang peranan Rasulullah SAW dan peranan para mukminin dalam urusan dakwah Islam dan batas keupayaan mereka dalam urusan ini. Saranan ini diterangkan dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath, iaitu pertolongan dan kemenangan itu adalah datang dari Allah pada masa yang ditentukannya dan dalam bentuk yang dikehendakinya. Sedangkan Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai apa-apa peranan dalam kemenangan itu. Ia merupakan urusan Allah semata-mata yang dilaksanakannya dengan mereka atau tanpa mereka. Cukuplah Allah melaksanakan kemenangan urusan agamanya melalui mereka dan melantikkan mereka selaku pengawal dan pemegang amanah agamanya. Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai kemenangan dan dalam sambutan orang ramai menerima agama Allah. Kerana itu, dalam menghadapi penghormatan Allah yang merealisasikan kemenangan itu, mereka berkewajiban bertasbih, bertahmid dan beristighfar di saat-saat kemenangan itu. Tema yang kedua kita dapat lihat untuk isi pengajaran dalam surah ini ialah berkaitan dengan makna istighfar di saat kemenangan dan kehilangan kesabaran. Bertasbih dan bertahmid atas nikmat Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanah dan pembela agamanya, juga atas rahmat Allah ke atas seluruh umat manusia dengan mengurniakan kemenangan kepada agamanya. Kemenangan kepada Rasulnya menakluk Mekah dan sambutan besar-besaran dari orang ramai memeluk agamanya yang penuh kebajikan itu setelah sekian lama mereka berada dalam keadaan buta, sesat dan rugi. Beristighfar terhadap berbagai-bagai perasaan dan pengalaman jiwa, iaitu beristighfar terhadap perasaan bangga dan sombong yang berkecamuk dalam hati di saat-saat mabuk kemenangan setelah sekian lama berjuang. Perasaan yang sedemikian memang sukar dikawal pada hati manusia, kerana itulah mereka perlu beristighfar. Beristighfar terhadap perasaan-perasaan tidak sabar, perasaan terkilan, kerana lambatnya Allah menunaikan janji mereka, memberi bantuan dan pertolongan, perasaan gentar dan goncang, iaitu perasaan-perasaan yang mungkin dialami dalam saat-saat menghadapi perjuangan yang lama, kepenatan dan kesukaran sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah SWT dalam surah yang lain, iaitu surah Al-Baqarah ayat 214. Dengan makna, adakah kamu mengira bahawa kamu yang akan memasuki syurga sedangkan kamu belum menerima dugaan seperti orang-orang mukmin yang terdahulu dari kamu? Mereka telah ditimpa kesusahan dan kesengsaraan dan mereka telah digoncangkan dengan berbagai-bagai ujian sehingga Rasul dan orang-orang mukmin yang ada bersamanya pernah bersungut, bilakah tibanya pertolongan dari Allah? Lalu dijawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sikap yang seperti ini memerlukan istighfar. Beristighfar kerana tidak cukup bersyukur kepada Allah yang sentiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang tidak putus-putus. Daya upaya manusia sentiasa terbatas, sedangkan nikmat dan anugerah Allah sentiasa melimpah ruah. Firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andainya kamu membilang nikmat Allah, nescaya kamu tidak berdaya mengirakannya. Ketaksiran yang seperti ini adalah memerlukan kepada istighfar. Poin seterusnya kita dapat melihat di dalam surah ini berkaitan dengan kewajiban bertasbih dan beristighfar di saat kemenangan. Di sana ada lagi satu tujuan yang halus dari beristighfar di saat mencapai kemenangan, iaitu untuk menggerak dan menyedarkan hati yang sedang dilambung rasa megah dan bangga dengan kemenangan itu agar menginsafi ketaksiran dan kelemahan dirinya. Oleh itu, ia lebih baik merendahkan rasa kebanggaannya dan memohon istighfar kepada Allah. Kerana istighfar boleh menghalangkan perasaan angkuh dan sombong. Di samping itu, perasaan lemah dan merasa tidak cukup bersyukur kepada Allah juga amalan bertawajuh kepada Allah, kerana memohon kemaafan dan keampunan boleh menjamin tidak berlakunya perbuatan-perbuatan zalim terhadap musuh-musuh yang kalah. Orang yang menang hendaklah menyedari bahawa Allah mengamatinya, bahawa Allah lah yang memberi kekuatan kepadanya mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan ia lemah dan tidak berupaya, Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya kerana satu tujuan yang dikehendaki olehnya.
Oleh itu, kemenangan yang dicapai itu adalah kemenangan dari kurniaannya, penaklukan itu adalah penaklukannya, dan agama adalah agamanya, dan segala sesuatu terpulang kepadanya. Itulah kemuncak yang gemilang dan mulia yang disuruh oleh Al-Quran supaya manusia bercita-cita mendakinya mengikut irama seruannya yang luhur. Itulah kemuncak yang membuat manusia dewasa kerana mereka dapat menundukkan keangkuhan mereka dan dapat membuat jiwa mereka terbang bebas kerana mereka tunduk kepada Allah. Kita lihat lagi contoh-contoh kesyukuran Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman AS. Itulah kebebasan dari belenggu-belenggu diri sendiri supaya manusia menjadi roh-roh dari roh Allah yang tidak mencari sesuatu yang lain, melainkan keredaannya. Dan di samping kebebasan itu, ialah perjuangan untuk menolong kebaikan dan menegakkan kebenaran. Juga usaha mengimarahkan bumi dan memajukan kehidupan. Memimpin umat manusia dengan kepimpinan yang matang, bersih, membina, adil dan menuju kepada Allah. Adalah sia-sia bagi seseorang berusaha untuk mencapai kebebasan, sedangkan ia terbelenggu kepada dirinya dan kepada hawa nafsu keinginannya. Usahanya sia-sia selama ia tidak dapat membebaskan dirinya di saat-saat kemenangan dari perasaan-perasaan mereka berjasa dalam kemenangan itu agar ia hanya mengenangkan jasa Allah saja. Inilah adab sopan yang sentiasa diamalkan oleh para nabi, dan inilah adab yang dikehendaki Allah supaya manusia sentiasa berusaha meningkat ke kemuncaknya atau sentiasa bercita-cita menuju kemuncaknya. Inilah adab sopan Nabi Allah Yusuf AS di saat tercapainya segala cita-citanya. Firman Allah di dalam surah Yusuf ayat yang ke-100, lalu ia, yakni Yusuf, mengangkatkan dua ibu bapanya di atas singgasana dan mereka, yakni saudara-saudaranya, merebahkan diri sujud hormat kepadanya dan berkata, wahai ayahandaku, inilah takbir mimpi anak anda dahulu. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah menjadikan mimpi itu suatu kenyataan dan sesungguhnya ia telah melakukan segala kebaikan terhadap anak anda ketika ia membebaskan anak anda dari penjara dan membawa ayahanda bonda ke sini dari dusun padang pasir, setelah syaitan merosakkan hubungan di antara anak anda dengan saudara-saudara anak anda. Sesungguhnya Tuhanku itu maha halus melaksanakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Di saat itu Nabi Yusuf mencabutkan dirinya dari suasana kegembiraan bertemu dengan orang tuanya yang berbaik-baik kembali dengan saudara-saudaranya untuk bertawajuh kepada Allah bagi menyampaikan kesyukurannya. Beliau berdoa ketika berada di kemuncak kekuasaan dan dalam kegembiraan tercapai impiannya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan kepadaku nikmat kerajaan dan Engkau telah mengajarkanku ilmu takbir mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah penaungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam agama Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surah Yusuf ayat 101. Di sini lenyaplah segala pangkat dan kebesaran dan hilanglah segala kesukaran bertemu dengan orang tua dan kegembiraan berkumpul kembali dengan saudara mara. Pemandangan babak akhir kisah Nabi Yusuf menggambarkan pemandangan seorang manusia yang bermohon kepada Tuhannya supaya memelihara keislamannya hingga ia wafat dan supaya ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh di sisi Tuhannya. Inilah juga adab sopan Nabi Allah Sulaiman apabila ia melihat singgasana Balqis, iaitu Ratu Negeri Sabak, muncul di hadapannya sebelum matanya berkelip. Kita lihat pembahasan yang terakhir berkaitan tentang kesyukuran Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidupnya. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Dan apabila Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini adalah limpah kurnia dari Tuhanku untuk mencuba aku. Adakah aku bersyukur kepadanya dan mengingkari nikmatnya? Oleh itu, sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan sesiapa yang mengingkari nikmatnya, maka Tuhanku adalah maha kaya dan maha pemurah. Surah An-Naml ayat 40. Inilah juga adab sopan Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidupnya. Dan dalam masa mendapat pertolongan dari Allah dan mencapai kemenangan menakluk Mekah, beliau membongkok di atas belakang untanya kerana bersyukur kepada Allah dan memasuki negeri Mekah dengan keadaan seperti itu. Sedangkan negeri itulah yang telah menyakitinya, mengusirnya keluar,
memeranginya dan menentang dakwahnya dengan penuh kedegilan. Apabila tiba pertolongan dari Allah dan terlaksana kemenangan penakluk Mekah, ia lupakan kesukaan mendapat kemenangan dan terus membungkuk bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan beristighfar sebagaimana yang diajar oleh Tuhannya. Ia bertasbih, bertahmid dan beristighfar begitu banyak sebagaimana yang diceritakan oleh hadis-hadis, dan itulah sunnah yang diikuti para sahabat selepasnya. Demikianlah terangkatnya manusia dengan keimanan mereka kepada Allah. Demikianlah jiwa mereka memancar dengan gemilang, melembut halus dan terbang bebas. Demikianlah mereka berjaya sampai ke darjat kebesaran, kekuatan dan kebebasan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.